seorang wanita yang mulia, ibu kepada seorang rasul tercinta. Bekas tapak kaki ini dianggap suci oleh penganut Nasrani. Pada 2006 dan 2010, jejak Rasul menjejaki tinggalan Nabi Isa AS di Jerusalem. Jerusalem atau Al-Quds, kota suci bagi umat Islam. Di sinilah dikatakan lahirnya ibu Nabi Isa AS, Maryam binti Imran. Madrasah Salahiyah, hari ini ia dikenali sebagai Gereja Saint Anne, dibina di atas tapak rumah keluarga Imran. Inilah sebahagian tinggalan batu daripada gua kediaman keluarga Imran. Sementara lokasi yang didakwa sebagai tempat kelahiran Maryam berada di tingkat bawah gereja. Ketika era Byzantine, gereja ini dibangunkan dan apabila Salahuddin Al-Ayyubi tiba, fungsinya berubah kepada madrasah. Sebuah surah dinamakan sempena keluarga terpilih lagi terpuji di Jerusalem ini, Surah Ali Imran. Pada 2009, kru jejak Rasul mengunjungi Ephesus, Turki. 9 kilometer dari bandar Ephesus, sebuah rumah batu yang terletak di puncak bukit didakwa pernah menjadi kediaman Maryam binti Imran. Menurut penduduk tempatan, Maryam datang ke Ephesus bersama Yahya, pembantu Nabi Isa AS. Maryam tinggal di puncak bukit ini sementara Yahya berdakwah di kota Ephesus. Menurut penduduk tempatan lagi, rumah ini dibina apabila seorang rahib Jerman bermimpi Maryam datang ke daerah ini. Berdasarkan gambaran mimpi itu, seorang paderi Perancis telah mengesan lokasi ini pada tahun 1881. Penduduk tempatan telah lama mengunjungi lokasi ini dan memuliakannya sebagai tempat terakhir Maryam menghabiskan sisa hidupnya. Menurut riwayat, Maryam wafat selepas 5 tahun Nabi Isa AS diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada waktu itu, Maryam berusia 53 tahun dan jasadnya disemadikan di Jerusalem. Pada 2006, jejak Rasul meneruskan pengembaraan ke Nazareth, 100 km dari Jerusalem. Ada pendapat mengatakan di lokasi inilah Maryam menerima kunjungan Ruhul Qudus atau Malaikat Jibril. Jibril diutuskan kepada Maryam bagi menyampaikan amanat Allah. Dia bakal mempunyai seorang anak lelaki yang suci. Peristiwa itu juga didakwa berlaku di gereja Saint Gabriel, Nazareth. Maryam bertanya kepada Malaikat Jibril bagaimana dia akan mendapat anak lelaki, padahal tiada seorang pun yang pernah menyentuhnya. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا.
Penduduk tempatan mendakwa Jibril alaihissalam menjelma di hadapan Maryam ketika dia sedang mengambil air di sini. Peristiwa Jibril alaihissalam bertemu Maryam terdapat di dalam Al-Quran, tetapi kitab suci itu tidak menyebut secara khusus di manakah peristiwa tersebut berlaku. Setelah Maryam mengandungkan Nabi Isa alaihissalam, beliau memencilkan diri daripada masyarakatnya ke tempat yang jauh. Pada 2010, jejak Rasul ke Homs, kira-kira 100 km dari Damsyik, ibu kota Syria. Di gereja Ortodoks Zinar inilah terletaknya lokasi persembunyian Maryam ketika beliau memencilkan diri daripada masyarakatnya. Bagaimanapun, menurut penduduk tempatan, lokasi itu telah ditutup daripada kunjungan orang ramai. Menurut riwayat, setelah melahirkan Isa alaihissalam, Maryam melarikan diri ke Mesir. Jejak Rasul meneruskan perjalanan menuju ke Matariah di pinggir kota Kahirah. Perjalanan ini membawa kepada penemuan Syajarah Maryam atau Pokok Maryam. Menurut penduduk tempatan, hampir 2000 tahun dahulu, Maryam pernah mencari perlindungan bersama bayi lelakinya di kawasan ini. Mereka terpaksa melarikan diri selepas Raja Herodes memerintahkan semua bayi lelaki di Baitul Laham dibunuh. Herodes adalah Raja Yahudi yang memerintah Palestin ketika itu. Maryam membuat keputusan menyelamatkan diri bersama Nabi Isa alaihissalam selepas melahirkannya di Baitul Laham. Mereka berdua menetap di kawasan Matariah sebelum menuju ke selatan Kahirah. Halaman rendang ini menjadi penaung kepada mereka berdua pada ketika itu. Mengimbau kembali kisah Maryam ketika dia mengandungkan Nabi Isa alaihissalam. Orang ramai mencercanya, mendakwa dia telah melakukan perbuatan zina. Namun Maryam sentiasa tenang kerana jaminan Allah anak dalam kandungannya bakal menjadi seorang rasul. Maryam cekal menghadapi dugaan membawa diri bersama puteranya ke daerah ini. Bekas batu ini dikatakan sama usia dengan peristiwa kedatangan Maryam ke Matariah. Dengan menggunakan bekas air inilah Nabi Isa alaihissalam didakwa dimandikan Maryam ketika baginda masih bayi. Mafhum ayat 23 surah Maryam. Ketika ia sakit hendak bersalin, dia bersandar ke pangkal pokok kurma. Ia berkata, alangkah baiknya kalau aku mati sebelum ini dan menjadilah aku sesuatu yang dilupakan orang dan tidak dikenang-kenang. Memikirkan nasib dirinya dan anak yang bakal dilahirkan, Maryam berputus asa. Sehinggalah dia ditenangkan malaikat Jibril alaihissalam. Menurut penduduk tempatan, Maryam membawa Nabi Isa alaihissalam yang masih bayi ke Sa'idi, selatan Kahirah. Di kawasan inilah mereka berdua berteduh ketika dalam perjalanan seterusnya menetap di sini selama 2 tahun. Al-Quran tidak menyatakan secara terperinci lokasi persembunyian Maryam dan di mana pula Nabi Isa alaihissalam dilahirkan. Tinggalan yang dijumpai jejak Rasul hanyalah berdasarkan maklumat penduduk tempatan serta beberapa pendapat yang masyhur di kalangan ahli sejarah. Perjalanan jejak Rasul diteruskan ke Baitul Laham 10 km dari Jerusalem. Kami mengunjungi Church of Nativity yang bermaksud gereja kelahiran. Ia dibina oleh Maharaja Konstantin pada tahun 330 Masihi.
Menurut kepercayaan penganut Nasrani, ia adalah tempat kelahiran Isa alaihissalam dan rumah ibadat mereka yang tertua di dunia. Gereja ini ditadbir secara bersama oleh paderi Rom Katolik dan Greek Ortodoks. Ia sering menjadi lokasi penting untuk diziarahi oleh masyarakat Nasrani sedunia. Terdapat sebuah gua di bawah ini, dikatakan tempat lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Setelah Maryam selamat melahirkan Isa alaihissalam, dia berasa kecewa mengenangkan nasibnya sehinggalah dia ditenangkan kembali oleh Jibril alaihissalam. فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. Penganut agama Nasrani mendakwa lubang berbintang 14 inilah lokasi sebenar kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Di sinilah baginda Isa alaihissalam dilahirkan oleh Maryam tanpa seorang bapa. Dan di sudut ini pula ialah tempat di mana Maryam alaihissalam meletakkan Isa di dalam buaian atau kerip. Tempat kelahiran ini ditemui oleh Padri Saint Justin Martyr pada kurun kedua Masihi. Sejak itulah Church of Nativity ini dihormati dan dianggap suci oleh penganut agama Nasrani. Ketika Saidina Umar Al-Khattab, Khalifah kedua era pemerintahan Khulafa Ar-Rashidin, membuka Palestin pada tahun 637 Masihi, dia telah menziarahi Baitul Laham dan berjanji kepada penganut Nasrani untuk memelihara gereja itu sebagai rumah ibadat suci mereka. Kami meneruskan perjalanan ke Mary's Well atau Perigi Maryam di Nazareth. Bagi penganut Nasrani, Perigi Maryam ini sentiasa dikunjunginya untuk mengambil bekalan air. Mata air ini dikatakan sumber bekalan air bagi seluruh penduduk Nazareth satu masa dulu. Kilometer ke barat Jerusalem pula, jejak Rasul mengunjungi Mary's Spring atau Mata Air Maryam. Tinggalan sejarah Maryam ini terletak di Masjid Ain Maryam di kaki bukit Ain Karim. Ia dinamakan Mata Air Maryam sempena peristiwa dia menziarahi ibu saudaranya, iaitu isteri Nabi Zakaria di sini selama 3 bulan. Dikatakan sejak itu, mata air di sini mengalir tanpa henti dan ia menjadi sumber minuman penduduk tempatan dan tempat berwuduk bagi pengunjung masjid. Kini, masjid kecil ini terbiar. Tiada lagi azan yang dilaungkan sejak pencerobohan Israel pada 1967 kerana tiada seorang pun Muslim yang tinggal di sekitarnya. Pada 2006, jejak Rasul mengunjungi Baitul Laham, 10 km di selatan Jerusalem.
sejarah Nabi Isa alaihissalam dan ibunya Maryam menjadi ingatan dan kenangan bagi masyarakat Islam dan Nasrani di Palestin. Justru, kru jejak Rasul menziarahi Tomb of Mary atau makam Maryam sebagai bahan sejarah yang harus diambil iktibar. Makam ini didakwa milik Maryam terletak di lembah Kidron di kaki Bukit Zaitun. Bagi umat Islam, Maryam ialah insan biasa yang dipilih Allah Subhanahu Wa Taala sebagai ibu kepada Rasulnya Isa alaihissalam dan tidak lebih daripada itu. Di Monastery of the Temptation atau Biara Godaan, jejak Rasul mengunjungi batu yang dikatakan tempat Isa alaihissalam beribadat. Di atas batu ini, Isa alaihissalam didakwa duduk beribadat sepanjang 40 hari 40 malam mengasingkan dirinya. Pada asalnya, gereja ini dibina oleh Byzantine pada kurun ke-6 Masehi. Apabila daerah ini ditawan tentera salib pada 1099, mereka membangunkan 2 buah gereja, sebuah di pertengahan pendakian dan sebuah lagi di puncak bukit. Bukit ini dinamakan Quarantana, bermaksud 40, merujuk kepada 40 hari Nabi Isa beribadat di sini. Inna mathala Isa 'inda Allah kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Hakikatnya, Al-Quran dan hadis mendedahkan betapa pendeta Yahudi dan Nasrani menyeleweng daripada jalan yang benar. Di tempat inilah penganut Nasrani mempercayai Nabi Isa alaihissalam dibawa oleh tentera Rom untuk disalib akibat dikhianati oleh pengikutnya Juda. Pada 2006, jejak Rasul menziarahi Dome of the Ascension atau kubah kenaikan terletak di atas Bukit Zaitun. Penganut Nasrani mendakwa inilah bekas tapak kaki Isa alaihissalam. Gereja ini pernah dijadikan masjid oleh Salahuddin Al-Ayyubi ketika dia membuka Palestin pada kurun ke-12 Masehi. Gereja kecil ini menjadi tempat penting bagi orang-orang Nasrani yang mesti dilawati saban tahun. Bagi umat Islam pula, lawatan ke lokasi bersejarah tidak lebih daripada mengambil iktibar dan pengajaran untuk memantapkan iman dan takwa. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. Sejarah perjalanan hidup Nabi Isa alaihissalam sejak dilahirkan hingga diangkat ke sisi Allah seperti yang terkandung di dalam Al-Quran tidak boleh dinafikan kebenarannya. Namun, di mana lokasi sejarah itu berlaku tidak disebut di dalam Al-Quran. Jejak Rasul sekadar menjejak kesan sejarah baginda, selebihnya hanya Allah dan Rasul yang lebih mengetahui. Showed me right from wrong, took
taught me to be strong. Need you more than ever, Rasulullah. Telah kau datang terang malam, tak ku perlukanmu, ya Rasulullah. You filled my heart